Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang membolehkan kita terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi semangat untuk kita terus mendalami ilmu yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita, khususnya yang telah disyarahkan oleh ulama besar kita, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kitabul Ilm, yang merupakan bab pertama dari kitab yang besar, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita sedang berbicara tentang tajuk ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan apakah bahagian-bahagiannya dan apakah hukum-hukumnya. Dan dalam menjelaskan tentang ilmu yang terpuji itu, kita bermula dengan membicarakan tentang apakah yang dinamakan ilmu fardu ain dan apakah yang dinamakan ilmu fardu kifayah. Dan kita telah sebutkan bahawa ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang pada dasarnya ilmu berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab utama kita sebagai seorang Muslim. Dan tanggungjawab kita yang paling utama sebagai seorang Muslim, yang paling jelas dicerminkan oleh apa yang dipanggil sebagai rukun agama ataupun rukun Islam. Rukun Islam itulah sebenarnya cerminan kepada tanggungjawab paling penting kita sebagai seorang Muslim. Kalaulah kita dinamakan Muslim, maka yang 5 itu merupakan tanggungjawab terbesar. Sebab itu dinamakan rukun. Rukun ni apa? Tiang yang mendasari Islam kita itu. Tetapi walaupun dia hanya 5, walaupun rukun kepada agama Islam tu hanya 5, tetapi maknanya besar. Dia punya arti cukup besar kepada kita. 5 itulah yang sebenarnya rangkuman kepada keseluruhan kehidupan beragama kita. Buktinya apa? Kita ambil yang pertama cukuplah. Rukun Islam yang pertama ialah kita bersyahadah. Kita menyaksikan, kita mengangkat saksi, kita mengisbatkan. Mengisbatkan apa? 2 perkara. Anna asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi, mengangkat saksi, mengisbatkan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan syahadah kita yang kedua ialah kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu sendiri sudah mengambil kira keseluruhan ilmu yang kita panggil sebagai ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Bahagian pertama itu syahadah. Syahadah kita itu merangkum semua yang kita panggil sebagai ilmu usuluddin. Sebab tidak mungkin untuk kita mengisbatkan keesaan Allah Ta'ala tanpa kita mengenali Allah. Kan? Macam mana kita nak kata kita yakin bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah sebelum kita kenal siapa dia Allah Ta'ala. Dan untuk mengenal Allah Ta'ala itulah kita duk belajar tentang sifat-sifat Allah dalam ilmu tauhid.
Dan untuk kita mengenal juga Allah itu, tidak mungkin kita boleh yakin benar melainkan kita percaya kepada seorang yang membawa khabar tentang keesaan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syahadah yang kedua tu dia jadi macam rukun juga. Dia jadi syahadatain, dia syahadah yang kedua. Yang paling utama syahadah yang pertama. Tetapi kenapa kalimah syahadah kita ni dua? Kerana yang kedua itu dia prerequisite kepada yang pertama. Kita tak boleh sampai kepada beriman bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, melainkan kita beriman dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting sekali. Yang kedua tu pun sama penting dengan yang pertama dari segi dia punya kewajiban untuk kita mengetahui. Ada kritikan daripada orang-orang liberal ni, orang anti hadis misalnya, dia kata kenapalah orang Islam ni samakan Nabi dengan Tuhan. Dekat dinding dia letak Muhammad dengan Allah sama tinggi. Itu dah mensyirikkan Allah tu. Sebab kita letak manusia pula sebelah dia, sama pula levelnya dengan perkataan Allah. Saya yakin, tanyalah orang Islam mana pun yang rumah dia ada Allah Muhammad tu, dia dapat bezakan siapa Allah, siapa Muhammad. Tanyalah, walaupun orang kampung. Maknanya tauhidnya jelas. Kenapa kita masih letak sama? Kerana macam saya sebut tadi, yang kedua tu dia penting untuk kita mengetahui yang pertama. Kalau tak ada seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mampu untuk mempunyai ilmu yang sempurna tentang la ilaha illallah. Betul tak? Mungkin dia berhujah, dia kata, saya boleh fikir sendiri. Tak payah dengar daripada Muhammad ni, saya dah boleh fikir sendiri dan saya boleh sampai kepada kesimpulan la ilaha illallah. Ya ke macam tu? Itu yang dekat hutan, dekat mana kita tengok yang duk sembah macam-macam tu, itu sebab tak ada Muhammad lah tu. Dia masih nakkan ketuhanan itu. Sebab itu fitrah manusia. Fitrah manusia ni dia akan fitrahnya menerima tentang kuasa Tuhan itu. Tetapi macam mana dia nak mengenali Tuhan yang sebenar itu? Itu masalahnya. Kalau tidak ada Nabi, maka ilmunya tentang Tuhan yang sebenar itu tidak akan sempurna. Dia akan mencipta Tuhan-Tuhan dengan nama-nama yang pelbagai. Mungkin sifatnya dekat-dekat juga dengan sifat Allah Ta'ala. Tetapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala itu dengan bukit lah, dengan busut lah, dengan api lah, dengan gunung yang besar. Sebab sifat Allah itu kan maha besar. Dia tengok yang ni pun besar juga. Mungkin dia boleh jadi macam penolong kepada Tuhan. Jadi sama juga orang musyrikun zaman Nabi pun bukan dia tak percaya kepada Allah yang paling tinggi itu, dia percaya. Tetapi dia punya penyampai kepada Tuhan yang tinggi itu, iaitu berhala-berhala dia. Itu masalahnya sekiranya tidak kepengetahuan dan juga ilmu kita tentang Tuhan itu tidak dipandu oleh Nabi. Sebab itu Nabi itu jadi wajib juga untuk kita mengenali dan mempercayainya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu yang wajib itu tidak terlaksana melainkan melalui sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu jadi wajib. Itu kaedah fiqh, kaedah usul fiqh. Tapi boleh pakai juga dalam akidah pun. Malah dalam kehidupan kita pun boleh pakai juga kaedah tu. Kalau sesuatu yang penting tidak terlaksana melainkan melalui satu perkara yang lain, maka satu perkara yang lain tu pun jadi penting juga. Jalan nak pergi masjid ni, jalan tu taklah sepenting masjid kan. Tapi kalau tak ada jalan tu, sampai kita tak boleh nak datang masjid, jalan tu jadi penting macam masjid juga. Maknanya kita kena selesaikan dulu jalan nak pergi masjid tu untuk membolehkan orang sampai ke dalam masjid. Jadi jalan tu jadi penting sebab dia wasilah kepada yang wajib. Itu kaedah dia.
Kalau pelajaran penting untuk anak-anak untuk menjadi seorang yang baik, maka pelajaran itu jadi wajib, jadi penting. Itu wasilah, itu maksud wasilah. Jadi bila kita letak Muhammad dengan Allah Ta'ala itu atas, bukan bermaksud kita menyamakan Nabi dengan Allah, tetapi pengetahuan kita, kepercayaan kita kepada kebenaran Nabi itu akan mempengaruhi kepercayaan dan ilmu kita tentang Allah Ta'ala. Buktinya banyak orang yang tersesat apabila tidak mengakui kebenaran Nabi. Itu penting sekali. Syahadah itu penting, mesti merangkum dua-dua. Jadi ada beberapa orang tanya, kenapa syahadah tu tak 6? Kan rukun iman tu ada 6. Kenapa 2 je kalimah syahadah? Kenapa tak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, malaikat masuk sekali kat situ, hari akhirat masuk sekali? Kerana apa? Kerana ini 2 ni akan merangkum yang 4 yang lain. Sebab kalau kita percaya kepada Allah, kita akan percaya kepada malaikat. Sebab malaikat itu tidak lain merupakan tentera-tentera Allah Ta'ala. Dia akan masuk. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan percaya kepada hari akhirat. Kerana hari akhirat itu merupakan bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keadilan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita ni dizalimi di dunia ni, kan? Dizalimi oleh siapa-siapa sajalah, dan kita mati tanpa ada balasan yang setimpal, maka tidak ada keadilan pada kehidupan kita ni. Dan siapa saja yang menjadikan kehidupan ni macam tidak adil, kan? Tapi bila kita faham kepada konsep hari akhirat, bahawa hidup ini tidak habis di sini, tetapi semua yang dizalimi di dunia akan diadili di akhirat oleh Allah Ta'ala dengan seadil-adilnya, disitulah kita nampak keadilan. Dan disitulah bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kepercayaan yang lain-lain dalam rukun iman kita itu, dia terangkum dalam syahadah yang kedua. Dan dia dihuraikan lebih lanjut dalam rukun iman lah. Dia dihuraikan lebih lanjut dalam rukun iman. Tapi dari segi perbuatan ataupun dari segi benda yang kita harus lakukan dalam usaha kita memperkukuhkan keislaman kita tu, 5 perkara itu. 5 perkara. Dan disebabkan 5 perkara dalam rukun Islam itu penting dan wajib, ilmu kepada 5 perkara itu jadi wajib. Dan ilmu tentang 5 perkara itulah yang kita panggil sebagai ilmu fardu ain. Ilmu tentang syahadah, ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji. Semuanya menjadi fardu kepada kita kerana perbuatan-perbuatan yang 5 itu semua wajib, kan? Kita dah setuju tadi dia wajib. Maka ilmu yang menjelaskan dan menerangkan kita terhadap 5 perkara itu menjadi otomatik jadi wajib. Dan wajib bukan wajib untuk kumpulan dan kelompok tertentu, wajib untuk semua. Semua yang namanya Muslim, maka dia jadi wajib untuk mengetahui ilmu tentang 5 perkara yang dipanggil rukun Islam itu. Tetapi bentuk kewajipan itu, kita baca, bentuk kewajiban itu dia dinamik. Dia dinamik. Dinamik dalam arti kata dia bukanlah wajib sekaligus. Kerana kewajiban kita itu pun dia bertahap-tahap. Contohnya, wajib untuk solat dengan wajib untuk zakat, dia tak sama masa dia. Betul tak? Bila kita sudah akil baligh, dia sudah jadi wajib untuk solat, kan? Tapi dia masih belum wajib untuk zakat. Duit pun tak ada lagi, tingkatan 3 kan, 15 tahun. Nak bayar zakat apa? Zakat fitrah lah. Zakat fitrah pun mak ayahnya masih bayar. Tapi zakat harta, zakat apa masih belum. Zakat ternakan lagi tak ada. Haji lagi tak wajib untuk tahu sebagaimana dia wajib tahu ketika solat. Nampak tak? Jadi dia dinamik. Itu kita Imam Al-Ghazali huraikan. Kalau tengok muka surat 79 bawah tu, kita mula pada situ balik.
Apabila telah terlaksana demikian, maka telah tertunailah kewajiban waktu itu. Ingat tak, bila kita kata bila dia akil baligh sahaja, sama ada dengan bermimpi ataupun umurnya sudah sampai kepada umur yang sesuai untuk akil baligh, maka di situ kewajipan pertama pada saat itu adalah syahadah tadi. Maknanya kalau anak kita sudah baligh tapi dia masih tidak tahu tentang syahadah, dia sudah berdosa. Di situ dia sudah ditaklif. Sebab dia dah ditaklifkan untuk percaya benda tu. Percaya la ilaha illallah dan percaya Muhammad Rasulullah. Tapi kita tidak berikan dia ilmu tentang dua perkara itu. Maka dia berdosa, mak ayah dia pun berdosa juga kerana tidak memberikan ilmu. Kerana masa itu sudah wajib. Wajibnya bila? Wajib dia ketika dia mimpi tu. Baru start wajib. Baru start wajib. Maknanya masa dia belum mimpi, katakan umur dia baru 10 tahun, dia tak wajib untuk sebenarnya, dia tak wajib untuk betul-betul percaya tu. Oh tak wajib, tak payahlah ajar dia akidah masa umur 10 tahun. Itu sebab kita kena bezakan antara pedagogi kan dalam pendidikan. Kita kena prepare dia. Sebab benda syahadah ni bukan benda mudah. Bukan umur 15 tahun tu terus overnight dia dah tahu dah tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terutama zaman ini. 15 tahun zaman ni dia dah pegang handphone dah. Dia dah online dengan macam-macam website, macam-macam online punya ni. Kalau kita tunggu, tak apalah saya tunggu anak saya mimpi baru saya ajar dia akidah. Tak boleh begitulah. Sebab itu Rasulullah pun katakan 10 tahun tu dah boleh dirotan kalau tak semayang. Padahal tak wajib lagi semayang tu. Dia wajib nanti masa 15 tahun. Tetapi dari segi pendidikan kita boleh mulakan awal. Cuma Imam Ghazali menarik bila dia terang ni, dia tak nak kita ekstrim. Kadang-kadang masyarakat kita ni ekstrim. Umur baru 2 tahun dah nak ajar akidah dah. Orang budak tu masih otaknya, akalnya tidak ni, tapi dah nak kita paksakan dengan macam-macam. Kan macam sekolah tadika lah. Taklah 2 tahun tu teruk sangatlah. Katakanlah 6-7 tahun. Semua kita nak masukkan. Bab Usuluddin ni, macam tok dia belajar kat masjid, dia nak macam tu juga. Anak dia, cucu dia 6 tahun, macam tu juga belajar. Tak boleh. Dan dia tak wajib pun tahu pada ketika itu. Jadi kita kena ada pedagoginya lah. Masa itu apa yang masih boleh cakap tentang Tuhan, tapi dalam bentuk-bentuknya yang simple saja. Bentuk yang simple, akidah. Solat pun begitu juga. Dah boleh dah kita biasakan dengan solat. Tapi janganlah dia tak solat kita kafirkan dia. Baru 6 tahun baru. Ni kufur ni. Sebab wajib solat. Tak ada taklif lagi. Jadi macam tu. Imam Ghazali kata sebab kita kena faham kewajibannya. Sebab itu dicerita, kita baca. Dan adalah ilmu yang menjadi fardu ain baginya waktu itu ialah mempelajari 2 kalimah syahadah. Bawah sekali dan memahami ertinya. Dan tidak ada kewajiban di balik itu pada waktu tersebut. Berdalilkan jika sekiranya mati dia sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tidak dalam maksiat. Maksudnya apa? Malam dia bermimpi tu, dia baligh saja dia sudah wajib untuk bersyahadah. Maksudnya percaya. Tapi selagi dia tidak hidup sampai waktu subuh pagi itu, dia tak wajib solat lagi. Dan bila sampai zuhur dia tidak wajib lagi. Katalah dia meninggal begitu, kalau dia dah beriman, itu sudah cukup. Imam Ghazali kata sekiranya dia mati sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Ta'ala. Sebab kewajiban untuk solat belum datang lagi. Sebab dia baru balik je malam tu. Pelik sikitlah contoh saya bagi ni kan. Tapi berlaku kes-kes macam tu. Kan. Katalah, kita ambil contoh yang real. Anak kita ni jenis tak semayang langsung. Kita tak ajar dia semayang. Ketika umurnya, katalah dia tak baligh lagi.
Tetapi kita ajar dia akidah ketika umur dia katakan 14-15 tu, dia baligh sahaja dia sudah ada ilmu tentang syahadah misalnya. Bahawa dia beriman tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad itu Rasulullah. Katalah malam dia baligh itu tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal pukul 2 pagi. Dia mimpi mungkin pukul 10 malam. Dia tak solat langsung. Dia sebenarnya tidak berdosa. Sebab taklif untuk solat belum lagi, sebab dia tak baligh lagi. Tapi dia dah beriman. Sebenarnya Imam Ghazali kata ketika itu sebab kewajipan solat belum sampai kepada dia. Tapi mungkin pada umum kita akan rasa, budak ni tak semayang ni, meninggal dunia tak semayang, umur 14. Sebenarnya taklif itu belum ada. Ini kalau balighnya itu 14 lah. Baligh ni sama ada bermimpi ataupun umur kan. Bermimpi kadang-kadang 13 dah mimpi dah. Budak lelaki sekarang. Dia Imam kata dia nak tunjukkan di mana bermulanya datang kewajiban itu. Sama ada ilmu ataupun tanggungjawab itu. Jadi kata Imam Ghazali, ketika itu kewajibannya hanya untuk syahadah lah. Sekiranya dia mati sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Ta'ala, tidak dalam maksiat. Kewajipan selain itu akan datang dengan sebab-sebab yang mendatang. Maknanya kewajiban yang solat itu dia akan datang ketika mana waktu solat itu datang. Misalnya, dan tidaklah yang demikian itu perlu pada tiap-tiap orang, bahkan mungkin terlepas daripadanya. Sebab-sebab yang mendatang tersebut, mendatang ni dalam bahasa Arab dipanggil aridi. Sebab-sebab yang mendatang itu pula dia dalam dua bentuk, sama ada dalam perbuatan ataupun tidak berbuat, atau dalam akidah. Ada tiga bentuk. Kita dah sebut dah sebelum ini. Berbuat ni maksudnya kewajiban melakukan sesuatu, tidak berbuat itu kewajiban untuk meninggalkan sesuatu. Kan? Macam kita kan ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu adalah benda yang kita kena buat dan kena galakkan dan kena ajak orang buat. Mungkar itu adalah benda yang kita kena tinggalkan. Jadi ma'ruf itu seolah-olah benda yang dalam perkataan terjemahan di sini dalam berbuat, kita kena buat sesuatu. Tidak berbuat itu adalah yang kita kena tinggalkan. Maknanya tanggungjawab agama ni dia sama ada benda kena buat atau benda kena tinggalkan, ataupun yang ketiga benda yang kita kena percaya, akidah. Dalam berbuat umpamanya, ni dia nak sambung balik cerita yang saya cerita tadi. Sekiranya yang baligh tadi tu dia hidup terus pada pagi hari sampai waktu zuhur, maka dengan masuknya waktu zuhur datanglah kewajiban baru. Tadi dia baligh tadi, yang pertama akidah dia kena clear. Bila sampai zuhur, datanglah kewajiban baru baginya, iaitu mempelajari cara bersuci dan bersolat. Pada masa tu kalau dia tak tahu cara mengambil wuduk dan cara bersolat, dia sudah berdosa. Kerana dia tak boleh nak buat nanti. Kewajiban dah datang sebab dia dah baligh. Tapi saya tak risaulah masyarakat kita ni, sebab fardu ain ni kita dah sebut tadi, kita dah belajar, dia dah start belajar darjah 1 lagi. Darjah 1 sampai darjah 6 di sekolah kebangsaan dan juga di sekolah agama pula petang tu. Oh, dahsyat betul kita punya pendidikan. Kalau tak semayang juga tak tahulah. Dalam kurikulum pendidikan formal agama di sekolah pun kita belajar tentang tanggungjawab-tanggungjawab ni. Balik pergi pula petang sekolah agama, ada lagi fiqahnya, ada lagi tauhidnya, ada lagi ni. Maknanya perfect lah kita punya ni. Maknanya kalau masuk saja baligh anak kita ni, dia tak semayang juga tak tahu nak kata. Itu masalah lain lah tu. Bukan masalah ilmu lagi. Kerana ilmu dan pendidikan, sistem itu sudah ada. Imam Ghazali nak cerita ni dari segi kewajiban itu. Dari segi kewajibannya dia bermula bila? Dia bermula
ketika dia mula balik. Dan kalau dia balik malam tu, siang itu sudah datang dah tanggungjawab solat ketika mana datang waktu solat tersebut. Kalau bermula dengan subuh, subuh lah. Kemudian zuhur. Dan dia datang dengan dia punya package lah. Kalaulah solat itu wajib, maka wuduk yang mendahului solat yang juga wajib, itu juga jadi ilmu tentang itu juga jadi wajib. Sebab itu kalau kita fiqh itu, fiqh ibadat kita, dia akan bermula dengan taharah dulu. Dia akan bermula dengan suci, bersuci dulu, kan? Itu pun kalau yang kita ni tak tahulah berapa kali dah dengar kuliah bersuci, taharah ni. Buka je kitab fiqh, taharah. Datang ustaz lain, ustaz mengajar taharah lagi. Air mutlak, air musyammas, air mutanajis dan lain lagi. Baguslah dari segi itu bagus. Maknanya kita dah terdedah. Maknanya masyarakat kita ni kalau wuduk dah tak ada masalah. Solat tidak ada masalah. Tapi bila bermulanya wajib itu ketika mana hari pertama dia balik itu. Kalau dia sihat pula dan terus bertahan sampai waktu tergelincir matahari, yang tidak mungkin ia menyempurnakan pelajaran dan mengerjakan zuhur dalam waktunya, tetapi waktu akan habis jika dia terus belajar, maka tepatlah kalau dikatakan bahawa pada zahirnya dia terus hidup. Dari itu wajiblah ia mendahulukan belajar atas masuknya waktu. Maknanya ilmu tentang itu wajib dia pelajari. Katalah dia tak belajar lagi tentang solat, dia kena selesai dulu belajar tu. Walaupun waktu dah nak habis dah, tapi kalau dia tidak sempurna ilmu fardu ainnya itu, maka tidak akan sempurna dia punya tanggungjawab solatnya itu. Sebab itu ilmu ni kena selesaikan dulu. Tapi itulah kita taklah relevan sangat, sebab kita dah kata tadi, kita ni anak-anak kita dia belajar solat ni bukan waktu pagi dia balik itu. Dia dah belajar lebih awal lagi, kita tidak ada masalah. Jadi tanggungjawab mak ayah, datuk nenek dia lah. Kalau cucu kita tu kata, malam tadi saya mimpi lah, kan, keluar air. Yang maknya kena cepat-cepat. Yang tak, kalau dia jenis tak solat, wajib dah solat pada pagi. Tapi kalau dah memang budak tu daripada 10 tahun bersolat, tak ada masalah. Dan boleh dikatakan bahawa wajib adanya ilmu itu menjadi syarat untuk amal. Jadi ilmu ni syarat untuk amal. Sesudah wajib amal itu, maka belajar itu belum lagi wajib sebelum gelincir matahari. Demikian pula pada sembahyang-sembahyang lain. Nanti sampai pula asar, wajib pula solat asar itu. Ini solat lah. Maknanya solat sehari itu dia sudah menjadi wajib 5 solat padanya. Tetapi yang lain belum wajib lagi. Katalah dia balik itu baru bulan katakan Muharram. Ketika itu wajib puasa dan ilmu tentang kewajiban puasa itu masih tidak wajib bagi dia, sebab Ramadan belum sampai lagi. Tapi sekali lagi tidak ada masalah bagi kita, sebab puasa ni pun kita dah ajar sejak awal lagi. Tapi ada juga, jangan kita underestimate. Jangan kita kata saya tak ada masalah. Ada dalam masyarakat kita yang tak ada ilmu tentang agama, jahil terus. Mak ayah pun buat tak kisah, semayang pun tak reti semayang, padahal dah sampai waktu wajib. Sebab maknya ayah pun tak semayang juga, nak ajar macam mana? Kiblat pun tak tahu kat mana. Kalau orang datang pun tak tahu nak tunjuk kiblat kat mana, sebab tak pernah semayang. Ini masalah pendidikan lah, masalah kesedaran, masalah kejahilan yang harus kita selesaikan. Tapi dari segi hukumnya itu, ataupun dari segi bila datang kewajiban, dia datang ketika masa perkara itu wajib dilakukan. Demikian pula pada sembahyang-sembahyang selain dari zuhur tadi, bila dia terus hidup sampai bulan Ramadan pula, maka bertambahlah pula kewajibannya untuk mempelajari satu lagi rukun Islam, iaitu puasa, iaitu mengetahui bahawa waktunya dari waktu subuh sampai terbenam matahari, bahawa diwajibkan pada puasa itu niat
menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh. Keadaan demikian akan berjalan terus sampai tampak bulan oleh dia sendiri atau dua orang saksi. Maknanya ilmu tentang siam atau puasa itu sudah menjadi wajib ketika mana Ramadan pertama datang kepada dia setelah dia balik. Tapi zakat belum lagi. Jadi maknanya dia kan bertahap berdasarkan kewajiban itu sendiri. Kan? Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat. Tetapi tidaklah diwajibkan ketika itu juga. Kan? Katalah kalau harta saya tiba-tiba menang pilihan raya, dapat jadi menteri, gaji tu tiba-tiba tinggi. Sebelum tu penuh getah. Contoh saja kan. Maknanya daripada tak wajib zakat terus jadi wajib zakat. Sebab saya punya gaji sebelum itu dan pendapatan saya memang tidak wajib zakat harta lah, zakat harta. Hari pertama saya menang pilihan raya tu dan dibayar gaji, hari itu saya tak wajib zakat lagi. Saya hanya wajib zakat setahun selepas itu. Bila dia punya haul dia sampai. Kan zakat ni kena ada haul dia. Kalau dalam simpanan kita itu selama setahun melebihi nisab dia. Nasab ke nisab? Nisabnya. Berapa 12,000 ke 14,000 ke. Baru wajib misalnya. Zakat simpanan, zakat harta kan. Jadi itu pun kewajiban itu hanya datang ketika mana sampai masanya. Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat. Tetapi tidaklah diwajibkan ketika itu juga. Hanya baru wajib waktu setelah sampai setahun, haul dari masa Islamnya. Jika dia hanya mempunyai unta, maka yang harus dipelajarinya ialah zakat unta. Begitulah juga dengan jenis-jenis yang lain. Ialah sebenarnya Imam Ghazali nak cerita tentang di mana bermulanya wajib itu. Kita takkan buat macam tu kan. Dalam masyarakat kita takkan buat macam tu. Kita akan ajar anak-anak kita dalam sistem pendidikan pun kita dah mula ajar sebelum datangnya kewajipan tersebut. Cuma saya rasa ada hikmah Imam Ghazali sebut begini kerana jangan ekstrim. Macam saya sebut tadi. Kadang-kadang kita nak ajar semua mentang-mentang ilmunya fardu ain, anak tu masih belum lagi perlu kita ajar semua. Macam sistem pendidikan kita pun saya rasa. Zakat tentang haji misalnya, kewajiban haji. Sebenarnya tak perlu kita ajar terlalu cepat. Untuk pelajar baru berapa umur, berapa tahun. Sebab umumnya dia takkan pergi haji punya. Dan wajib haji itu pun masih belum tertaklif kepada dia. Zakat pun begitu juga. Duduk dekat Tanah Merah Kelantan tapi ajar zakat unta. Maknanya kita wajibkan cucu kita tu unta pun dia tak pernah jumpa. Dan tak mungkin dia akan jumpa kalau duduk kat Tanah Merah Kelantan selama-lamanya sampai dia tua. Kecuali sekarang ni dah diimport ada masjid-masjid yang import pula unta. Tapi umumnya tidak perlu. Maknanya dari segi kewajiban, jangan kita sampai nak ajar semua fardu ain itu. Lihat dia punya keperluan. Dah tiba time nak pergi haji, tak pula belajar betul-betul. Dia ekstrim dia macam tu. Masa kecil-kecil bersungguh-sungguh hafal itu, hafal ni. Kerana sistem lah, sistem pendidikan. Tapi bila time betul-betul nak pergi haji, asyik lupa aja. Itu sebab kena ada mutawif kat depan. Baca pun mutawif bacakan, ikut kan. Kemudian nak tawaf beberapa kali, nak bermula kat mana. Yang belajar masa sekolah rendah habis lupa. Jadi apa hikmah belajar masa umur terlalu kecil tu? Itu maksud kalau kita faham benar-benar Imam Ghazali nak cerita. Dia yang betul-betul wajib ketika nak pergi haji tu. Itu sudah wajib. Wajiblah arti kata mesti betul. Ilmu yang kita belajar itu untuk kita amalkan. Ketika umur 15 tahun, ketika itu wajib sungguh-sungguh untuk anak kita tu tahu solat. Kerana dia nak amalkan ni, dia dah nak praktis dah.
Anak kita nak jadi lawyer, dia kena nak call to the bar dah, tapi masih lagi tak faham tak faham tentang undang-undang ni, undang-undang tu. Padahal nak masuk jadi lawyer dah ni, nak masuk ke mahkamah dah. Tak boleh lah. Sama juga, dia punya rasionalnya sama. Maksudnya ketika dia nak menjadi lawyer, sepatutnya ilmu basic lawyer tu sudah ada padanya. Maknanya bila dia mengamalkan guamannya itu, dia sudah tidak ada masalah. Accounting pun macam tu juga. Bila dia nak masuk ni, esok dah nak pergi kerja kat bank ni, Maybank ni, tapi masih tak reti lagi akaun seimbang ke tak seimbang. Tak boleh lah macam tu. Muslim pun macam tu juga. Di mana mula kita wajib itu? Ketika baligh itu. Ketika itu dia mesti dah selesai dengan betul. Dengan betul syaratnya, rukunnya, tertibnya, semua mesti dah betul. Jadi hikmah apa Imam Ghazali sebut ni, jangan kita disebabkan oleh sistem kita sibuk suruh anak kita belajar itu, belajar ini dalam fardu ain, tetapi bila time dia betul-betul nak lakukan kewajipan itu, kita macam buat tak kisah aja. Tak boleh. Kerana fardu ain ni, dia kewajipan tu bermula ketika mana dia harus dan wajib melakukan. Anak kita nak jadi ahli korporat, buat bisnes online. Sekarang ni banyak online kan. Anak saya pun dah mula minat buat online bisnes. Ketika online tu kita kena hati-hati tu. Dia dah tahu pun. Kita dah ajar tak tentang zakat dengan dia. Mungkin umur dia baru 19 tahun, tapi dah ada 1 juta dah nanti kalau dia punya online cake itu laku. Ketika itu sudah wajib untuk anak kita itu mengetahui tentang zakat perniagaan. Kerana dia dah wajib keluarkan zakat. Kadang-kadang kita take for granted tu. Kenapa pula nak ajar dia tu? Bukan dia tak belajar, dia bukan ustazah nak kena belajar zakat. Bukan isu ustazah tak ustazah. Dia dah buat. Dia sudah berharta, dan ketika itu sudah jatuh hukum wajib untuk dia mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengetahui tentang zakat. Sebagaimana dia wajib tahu tentang solat ketika dia baligh. Macam nak pergi haji, sebab itu kita alhamdulillah ada kursus haji. Tapi kursus haji pun kadang-kadang tak juga dengar betul-betul. Sebab ramai sangat kan. Habis dah kan masa kita? Dah 5 minit lagi. Okey. Apabila datang bulan haji pula, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji, kerana mengerjakan haji adalah dalam waktu yang lama. Bukanlah bermaksud anak kita umur katakanlah 15 tahun, musim haji dah sampai ni. Ketika itu dia tidak wajib lagi, sebab haji ni satu ibadat dipanggil muwassa', ibadat yang boleh dipanjangkan. Dia boleh pergi sekarang, dia boleh pergi akan datang, dan dia bergantung kepada kemampuan juga. Tahun ni ramai yang mampu, tapi sebab Covid jadi tak mampu jugalah. Jadi tidaklah wajib. Kewajipan itu tidak wajib. Tapi kalau betul-betul kena pergi, maka di situlah bermulanya kewajipan. Tetapi sayugialah bagi ulama Islam memperingatkan bahawa haji itu adalah satu kewajipan yang lama. Ini yang saya kata dia stretch dia punya kewajipan itu atas tiap-tiap orang yang mempunyai pembekalan dan kenderaan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maknanya kemampuan untuk pergi itu, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji. Maka ketika itu, bila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji. Di situ wajibnya datang. Maknanya jangan sampai bila nak pergi dah, tapi ilmu tentang haji masih tidak kita pelajari. Kan? Maklumlah, dapat haji pun free. Saya pernah dulu dijemput macam tu saja kan, sebab kebetulan ada jemputan. Dululah, sekarang dah tak ada dah yang free-free ni. Jadi kalau macam tu, jangan kita take for granted. Tak apalah, saya ikut-ikut orang sajalah. Memang kena belajar sungguh-sungguh lah. Sebab itu kita nak buat benda yang wajib tu. Benda yang wajib. Sebagaimana solat kita wajib tahu, maka haji pun bila sampai masanya dia jadi wajib.
Dan tidak harus selain mempelajari rukun dan wajibnya, tidak sunatnya. Maksudnya sunatnya pun kena belajar juga. Sebab bila mengerjakan yang sunat, maka mempelajarinya sunat pula. Dan dari itu tidak menjadi fardu ain mempelajarinya. Maksudnya kalau yang sunat kita lakukan, mempelajarinya sunat jugalah. Tapi kan sunat itu komplement kepada yang wajib. Jadi eloklah kita mempelajari juga yang sunat supaya kita boleh mengerjakan juga yang sunat walaupun hukumnya tidak wajib. Macam tu. Baik, kita selesai kat situlah. Sebab masa kita pun dah 2 minit lagi. Selepas ini kita akan bicarakan pula tentang tak habis lagi tu. Dia ada pula yang larangan. Yang ni yang kita kena buat, tetapi selepas itu dia akan menceritakan tentang benda yang kita kena tinggalkan pula. Pun dalam konteks fardu ain ni dia dinamik juga. Ada benda-benda yang benda yang kena ditinggalkan ni tak semua orang wajib tahu. Contoh, orang buta tak perlulah diajar haram mengintai perempuan. Dia dah buta dah. Memang dia takkan lakukan punya. Tapi kita ni kadang-kadang kita duk rasa semua benda tu wajib. Sedangkan fardu ain ni dia dinamik. Dia perlu ketika mana benda itu wajib dilakukan atau tidak dilakukan. Tapi yang tak perlu janganlah kita nak menyusahkan. Jadi akhirnya benda itu jadi berat. Sedangkan fardu ain ni dia tak susah. Dia mudah dan dia dinamik. Dia ikut keperluan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.